Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak Sri Integrasi Al-Amin. Apa khabar semuanya? Mu'alimah doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, Mu'alimah ingin bertanya, adakah kamu tahu apakah bulan Islam pada bulan ini? Ya, kita dalam bulan Rabiul Awal. Dalam bulan ini terdapatnya hari lahir kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita sama-sama tonton video Kenali Muhammad ya Rasulullah. Terlebih dahulu, mari anak-anak kita pelajari siapakah keluarga Nabi Muhammad ya Rasulullah. Tahukah anak-anak, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi Muhammad sangat hebat. Beliau seorang yang sangat tampan, paling bersih jiwanya dan paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Tetapi sayang, Nabi Muhammad tidak sempat berjumpa dengan ayahnya. Ini kerana ayah Nabi Muhammad telah meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Anak-anak, siapa pula ibu Nabi Muhammad? Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Aminah ialah seorang wanita yang dihormati dalam kalangan bangsa Quraisy. Seterusnya, mari kita telusuri kisah ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala sang suria mula menjengah, lahirlah seorang putera hebat. Itulah dia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika kelahiran Nabi Muhammad, pelbagai keajaiban telah berlaku. Antaranya, muncul cahaya yang sangat terang benderang. Anak-anak tahu cahaya itu dapat menerangi istana-istana di seluruh negeri Syam, iaitu Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Patung-patung berhala turut jatuh. Terkejutlah para rahib, bukan kepalang. Api yang disembah oleh orang Majusi ribuan tahun juga turut terpadam. Masya Allah, seluruh alam semesta bergembira dengan kelahiran seorang bayi suci yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Anak-anak, mari Mu'alimah kongsikan pula tarikh lahir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada awal pagi Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Anak-anak tahu tak mengapa ia dipanggil tahun Gajah? Ini kerana kira-kira 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Raja Abrahah dari Yaman ingin menyerang Mekah bersama tentera yang menunggang gajah. Raja Abrahah datang bersama 6,000 tentera dan 13 ekor gajah menyerang Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Namun begitu, Allah Al-Malik, Allah yang Maha Berkuasa, telah menyelamatkan kota Mekah. Allah menghantar burung-burung ababil yang sangat banyak. Setiap burung melepaskan 3 biji batu. 1 di paruh dan 2 lagi di kedua-dua kakinya. Maka hancur musnahlah tentera Raja Abrahah. Allahu Akbar. Kisah ini ada disebut dalam surah Al-Fil ayat 1 hingga 5. Mari kita dengarkan bacaan surah ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Anak-anak, Allah yang Muhaimin yang Maha melindungi tiap-tiap satu kejadian. Peristiwa Allah membinasakan dan menghancurkan Raja Abraha dan tenteranya adalah suatu tanda penghormatan di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, tahu tak siapakah yang paling gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Mari Muallimah kongsikan. Namun sebelum itu, anak-anak ingat tak siapakah datuk Nabi Muhammad? Ya, Abdul Muttalib. Apabila mendapat khabar kelahiran cucunya, Abdul Muttalib segera ke rumah Aminah. Dia telah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Tembikar tempat di mana Nabi Muhammad diletakkan telah terbelah dua. Abdul Muttalib sangat gembira dengan kelahiran cucunya. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kemudiannya menamakan cucunya dengan nama Muhammad, yang bermaksud yang terpuji, supaya cucunya kelak akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi. Seterusnya, jom anak-anak kita ikuti perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilahirkan, baginda disusukan oleh ibundanya, iaitu Aminah. Kemudian, Abdul Muttalib menyerahkan Nabi Muhammad untuk disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun. Halimah As-Sa'diyah datang dari perkampungan Bani Sa'ad. Bani Sa'ad sangat terkenal dengan pekerjaan mereka sebagai ibu susuan. Bani Sa'ad juga terkenal dengan kebolehan mereka fasih berbahasa Arab. Halimah bukanlah seorang ibu susuan yang kaya, tetapi kehidupannya selepas itu kian berubah. Untanya yang kurus menjadi gemuk, rumput yang kering pula menjadi subur. Malahan kambing-kambing peliharaannya pun cepat membiak. Ternyata Nabi Muhammad pembawa tuah. Anak-anak tahu tak, ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun telah berlaku peristiwa di mana dada Nabi Muhammad dibelah oleh malaikat. Segumpal darah dikeluarkan oleh Jibril daripada hati baginda. Jibril pun berkata, "Ini adalah bahagian yang tidak elok dalam dirimu." Jibril kemudiannya mencuci gumpalan darah itu di dalam bekas emas yang berisi air Zam-Zam. Kemudian Jibril pun mengembalikan ia semula ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Alangkah terkejutnya mereka yang melihat Nabi Muhammad berdiri dengan sihat, nampak lebih ceria dan memancarkan sinar kemuliaan. Subhanallah. Seterusnya, mari anak-anak Muallimah ceritakan kisah perginya insan-insan tercinta dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda berumur 6 tahun, baginda tinggal bersama ibunya di Yathrib. Setelah sebulan di Yathrib, mereka balik semula ke Mekah. Ketika dalam perjalanan, Aminah jatuh sakit dan wafat di Abwa. Sejak itu, baginda menjadi anak yatim piatu, tiada ayah dan tiada ibu. Baginda kemudiannya dijaga oleh datuknya, Abdul Muttalib.
Anak-anak, sekali lagi Nabi Muhammad diuji. Ketika baginda berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pergi buat selama-lamanya. Alangkah sedih dan pilu hati baginda. Nabi Muhammad kini kehilangan ayah, ibu dan datuk tersayang. Nabi Muhammad kemudiannya tinggal bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Selain itu, Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik ciptaan. Nabi Muhammad menjadi anak yang soleh dan pandai mengurus diri sendiri. Sepanjang tinggal bersama Abu Talib, Nabi Muhammad belajar mengembala kambing. Baginda juga terkenal dengan gelaran Al-Amin. Gelaran tersebut diberikan oleh penduduk Mekah kepada baginda. Al-Amin bermaksud orang yang jujur, orang yang dipercayai. Baginda diamanahkan untuk memelihara kambing dan ternakan penduduk Mekah. Di situlah bermulanya minat Nabi Muhammad kepada perniagaan. Hebat kan Rasulullah? Ya, baginda Rasulullah sangat luar biasa. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah. Beliau seorang saudagar yang kaya raya dan terhormat serta mempunyai akhlak yang mulia, sehinggakan kaumnya memanggilnya Tahirah, yang bermaksud yang suci. Nabi Muhammad juga dikurniakan seramai 7 orang anak. Jom anak-anak kita nyanyikan lagu Anak-anak Nabi bersama. Siapa tahu? Anak Nabi ada berapa? Oh, tahu. 7 anak Nabi, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Abdullah dan Ibrahim. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlak terpuji. Antara contoh sifat-sifat yang terpuji yang harus kita contohi adalah benar, amanah, sabar, malu dan tawaduk. Tahukah anak-anak, sejak kecil lagi baginda dipelihara Allah daripada berbuat perkara jahiliyah yang tidak baik, seperti menyembah berhala dan minum arak. Nabi Muhammad mengajak manusia menyembah Allah dan meninggalkan apa sahaja bentuk penyembahan kepada selain daripada Allah. Dengan pertolongan Allah, setiap hari ada sahaja penduduk Mekah yang bersih hatinya menerima Islam. Subhanallah. Seterusnya, mari anak-anak, Muallimah ceritakan pula bagaimana detik kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu duha yang hening, hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, perginya Nabi Muhammad buat selama-lamanya. Setelah sakit selama 14 hari, baginda wafat ketika berusia 63 tahun dan dikebumikan di dalam rumah Aisyah. Detik kewafatan baginda ditangisi keluarga, para sahabat dan seluruh penduduk Mekah. Mereka merasakan kehilangan yang amat besar. Masjid serta-merta menjadi riuh dengan tangisan kesedihan yang teramat sangat kerana kehilangan kekasih yang paling dicintai. Seluruh alam bersedih dengan pemergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh anak-anak, sama-sama kita hargai perjuangan dan pengorbanan baginda kepada kita semua. Baginda telah mempertaruhkan segala-galanya, termasuklah nyawanya untuk kita. Allahumma salli
ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد. Sekian dahulu anak-anak. Semoga cerita ini membuat kita lebih mengenali dan menyayangi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.